Dilahirkan normal. Siapa sangka bayi ini diuji dengan pelbagai masalah kesihatan. Tiada pilihan, perjalanan hidup harus diteruskan. Tengok kadang anak orang yang lelaki semua sihat. Bila anak kita, bila dapat anak lelaki, dia jadi kadang tak boleh. Tapi redalah, saya akan jaga juga sampai ke akhir hayat. Minggu ini, bersamamu berkunjung ke kampung Tanah Lesen yang terletak di Sekincan, Selangor. Di sebalik kediaman ini, tersimpan 1000 kisah kehidupan sebuah keluarga. Keluarga kecil Muhammad Saiful Idham Selamat, 31 tahun, bersama isterinya Siti Rahimah Abu Bakar, 33 tahun, mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Sairah Nur Balkish, 6 tahun, Siti Nur Arisha, 2 tahun dan Muhammad Ali Firdaus, 9 bulan. Nasib tidak menyebelahi anak bongsunya apabila Muhammad Ali Firdaus kini mengalami jangkitan kuman pada paru-parunya. Anak akak sekarang ni penyakit jangkitan kuman paru-paru lah. Dah selama dah 3 bulan lebih. Bergantung sekarang hanya bergantung kepada susu lah dengan pam asma. Tapi keputusan MRI pun akan keluarkan pada 15 hari bulan minggu depan lah. Tapi dengan filem pun doktor kata tak berapa cantik. Ada sikit nampak muka anak istimewa. Pada awalnya, Siti Rahimah menyangka anak lelaki itu normal seperti anak-anaknya yang lain. Namun setelah menjalani pemeriksaan, Alif disahkan perlu bergantung sepenuhnya pada saluran tiup hidung sehingga pulih sepenuhnya. Masih macam itulah, tapi doktor kata nak tunggu cabut susu tu memang ambil masa 3-4 tahun lah. Betul-betul dia besar sebabnya dia punya lekuk tu masih ada. Doktor tak nak kalau cabut tu masuk lagi hospital, paru-paru lagi kena lagi. Nanti lagi teruk lah. Okey, jadi di usia yang muda sekecil ini, di usia 8 bulan, baby Alif telah diuji dengan masalah paru-paru, di mana mungkin keadaan dia boleh sembuh seperti kanak-kanak yang lain. Tapi melihat akan keadaan ekonomi keluarga Siti, ini membimbangkan pihak bersamamu sendiri memikirkan bagaimana keluarga Siti hendak membiayai kos perubatan dan juga kos pembelajaran untuk rawatan baby Alif kan. Jadi difahamkan juga sekarang baby Alif perlu bergantung dengan tiup kan, untuk proses makan dan minumnya. Susu dia. Okay, jadi sekarang pernafasan dia kena perlukan mesin bantuan oksigen ke macam mana? Bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga. Kehidupan keluarga Siti Rahimah sekadar cukup makan. Ujian yang menimpa semakin menambah bebanan jiwa. Selain perbelanjaan harian, kini dia perlu memikirkan juga kos rawatan Alif agak tinggi. Ibu mana yang sanggup melihat anaknya menanggung kesakitan? Pembesaran fizikal bayi Alif tidak selaras dengan usianya. Maka dengan itu doktor menyarankan agar Siti Rahimah memberikan susu khas buat Alif bagi menyokong pembesaran yang sempurna. Apa yang pasti, harga susu khas lebih mahal berbanding susu formula biasa. Bahasa sedih tu kira tengok kadang anak orang yang lelaki semua sihat. Bila anak kita, bila dapat anak lelaki, dia jadi tu kadang tak boleh.
Kadang-kadang saya pun tak berapa sihat. Kadang tak boleh lah. Tak berapa terima. Tapi reda lah. Saya akan jaga juga sampai ke akhir hayat. Dua minggu lalu, Alif menjalani ujian MRI di Hospital Teluk Intan bagi mengenal pasti masalah kesihatannya. Setelah mendapat keputusan, Alif telah mengalami bengkak air di bahagian kepala dan kemungkinan lumpuh sepenuhnya. Kalau ikutkan sekarang yang dengan doktor suruh buat MRI tu sebabnya kepala dia ada daripada scan dekat Hospital Teluk Intan ada nyatakan ada bengkak air lah, itu yang doktor buat MRI. Suruh buat MRI tapi dengan keputusan MRI sebabnya doktor kata daripada kaki dia tak boleh berdiri, tak boleh duduk, itu yang doktor kata kemungkinan ada efek pada air bengkak air itulah. Masih macam itulah, tapi doktor kata nak tunggu cabut susu tu memang ambil masa 3-4 tahun lah. Betul-betul dia besar sebabnya dia punya lekuk tu masih ada. Doktor tak nak kalau cabut tu masuk lagi hospital, paru-paru lagi kena lagi, nanti lagi teruk lah. Dahulunya, Siti Rahimah bekerja sebagai jururawat di sebuah klinik swasta di Pekan. Namun, dia terpaksa berhenti kerja setelah Alif memerlukan penjagaan dan pemerhatian rapi. Kini dia hanya bergantung terhadap pendapatan suami dan ibunya bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Rasa sedih jugalah sebab kami sebagai anak-anak patutnya jaga anak-anak kami sekali, tapi disebabkan mak pun terpaksa juga jaga kami. Mak terpaksa juga dengan ni beban lah. Kalau ikutkan saya pun nak ikut niaga, tapi dengan demi anak-anak pun tak boleh tinggalkan dengan macam tu sekali. Takut tarik wayar jenuh pula nak pergi hospital lagi. Segala bebanan dan tanggungjawab dikala sepenuhnya Muhammad Saiful. Dia bekerja sebagai pengukir batu nisan dengan pendapatan yang sekadarnya. Ditambah pula dengan keadaan dirinya yang tidak sihat. Kira hari-hari macam tu lah. Ulang alik kerja, hantar anak. Lepas tu pergi kerja. Dan kerja pun sekadar mampu sebab tak boleh buat kerja berat. Beberapa tahun lalu, Saiful disahkan menghidap penyakit gout kronik. Kini Saiful hanya bergantung dengan ubat-ubatan. Malah jika dilihat pada tangan dan kakinya, terdapat benjol-benjolan yang semakin membesar. Selain itu, Saiful turut menderita ketumbuhan di tapak tangan. Ada gaut, lepas tu ada ketumbuhan kat tangan. Itulah. Yang gaut ni dah lama, tapi bila sampai sakitnya, saya akan terbaring lah. Itu. Bawa kereta pun tak boleh. Bila ni barulah baru sebulan. Ketumbuhan ni dah nak operate 22 hari bulan. Biarpun di mamah usia, Ramlah Hashim, 61 tahun, terus tabah mengharungi dugaan hidup. Setiap hari Ramlah akan keluar ke Shah Alam dan Damansara untuk menjual kerepek kepada orang awam. Benarlah, kasih sayang seorang ibu tiada tolok bandingnya. Selagi dirinya termampu, dia sedaya upaya membantu anak dan cucunya yang sedang kesusahan. Itu pun mak akan pergi waktu petang, pukul 3 petang dan balik sini sampai 3 pagi lah untuk kami semua. Mak pun bergantung menjual kerepek lah setiap malam.
seminggu 2-3 kali pergi ikut orang bawa lah. Biasa mak akan dapat semalam pun dalam 50 lah. Terputus bekalan makanan itu sudah menjadi perkara biasa. Mujur hari ini keluarga Siti Rahimah diberikan rezeki juadah nasi berlaukkan ikan sardin sebagai hidangan mereka sekeluarga. Ada kalanya mereka terpaksa mengikat perut demi mengutamakan keperluan Alif. Lebih gusar apabila suaminya hanya terlantar sehingga terpaksa mengambil cuti sakit jika diserang gaut yang teruk. Anak pun dah tanya juga, apa tu mama, apa telur je, tak ada ikan. Masalahnya cakap kat dia, kita yang susah tak ada. Setengah anak tengah sakit, papa tengah sakit. So anak-anak faham, anak-anak reda, anak pun reda lah. Janji anak pun nak tengok dia orang sihat, adik sihat. Sesekali terlintas di fikiran Siti Rahimah, andai suaminya pergi dahulu sebelumnya. Sukar untuk digambarkan. Memikul tanggungjawab ketua keluarga di samping menjaga 3 orang anak kecil sendirian sudah pasti memenatkan. Sementara itu, besar harapan Saiful untuk melihat anak lelaki tunggalnya sembuh sebelum dia menutup mata selama-lamanya. Kalau satu hari, saya terbayanglah satu hari kalau anak-anak tak ada, saya harapkan kakak-kakak dia lah jaga yang si baby kecil tu. Tu harapkanlah. Walaupun saya tak ada nanti. Semakin hari, kesihatan Saiful semakin merosot. Selagi ada kudrat, Saiful tetap keluar mencari rezeki demi keluarga tercinta. Pernah juga dia terlantar selama beberapa hari sekiranya dia diserang sakit yang teruk. Kadangkala, dia terfikir sampai bila dia mampu bertahan dengan penyakit ini. Dia tak mungkin boleh sembuh sebab gaut kan. Dia takkan boleh sembuh tapi kena makan ubat setiap hari lah. Tapi saya pun lama dah tak pergi sebab tu kerja pun tak menentu. Kalau saya tak kerja, tak makan. Kalau saya tak kerja, barang-barang susu semua tak ada. Kadang-kadang saya rasa sakit, tak boleh bangun. Tapi saya akan paksa juga diri saya untuk kerja. Untuk suap nasi. Dia tak mungkin boleh sembuh sebab gaut kan. Dia takkan boleh sembuh tapi kena makan ubat setiap hari lah. Kalau saya tak kerja, barang-barang susu semua tak ada. Kadang-kadang saya rasa sakit, tak boleh bangun. Tapi saya akan paksa juga diri saya untuk kerja. Untuk suap nasi. Setiap ibu bapa pastinya mendambakan kejayaan anak-anak. Namun Saiful akur jika ini sudah menjadi suratan takdir buat dia sekeluarga. Alif tidak normal seperti kanak-kanak lain. Dia tetap berdoa semoga Alif dikurniakan kesihatan yang baik sepanjang masa. Saya nak benda yang tiup tu, kira harap yang akan datang tiup tu akan cabut lah. Sebab saya tengok kadang bila tengok dia bernapas bila paru-paru dia ni berlekuk, saya tengok saya akan sedih lah. Saya akan teringat kenapa anak saya tak macam orang lain. Kalau boleh, saya masa depan dia sihat macam anak orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk.
Derita yang dialami Siti Rahimah sekeluarga mendapat perhatian penaja utama bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Kunjungan penaja diwakili oleh Eksekutif Pemasaran Zaimuddin Mahamud dan Eksekutif Kawalan Kredit Nur Hidayah Raim. Mereka hadir memberikan sokongan dan sekaligus menghulurkan bantuan buat keluarga ini. Selain wang tunai, mereka turut menerima barangan asas keluaran Syarikat Faiza seperti beras, kicap, bihun siam dan lain-lain. Besar harapan dapatlah keluarga ini menikmati makanan enak dan berkhasiat bersama-sama. Okey bang, saya wakil daripada Syarikat Faiza ini menyampaikan sumbangan daripada Syarikat Faiza untuk abang sekeluarga. Haraplah dengan sumbangan ni dapat meringankan abang dan keluarga sekeluarga lah. Terima kasih. Saya pun sekeluarga banyak-banyak terima kasih lah kepada Pak Izzah. Kru bersamamu turut berkesempatan membawa keluarga Siti Rahimah menikmati hidangan barat di restoran Cendol Atok. Pelbagai juadah menarik dihidangkan untuk mereka nikmati setelah sekian lama tidak menjamahnya. Anak-anak antara yang paling teruja dan gembira untuk menikmati santapan mereka. Mungkin perkara ini kelihatan biasa di mata kita, namun ia adalah satu momen yang berharga buat mereka sekeluarga. Satu demi satu ujian yang mendatang, keluarga ini tabah mengharungi hari-harinya. Selagi masih ada nyawa, Saiful tetap mendambakan kegembiraan buat keluarga tercinta. Semoga ada keajaiban agar Alif sembuh dan menikmati hidup seperti insan lain. Akak harap suatu hari nanti dia akan pulih sepenuhnya lah. Sebabnya dia pun perlukan macam anak-anak yang lain. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Terengganu, keluarga Wan Muhammad Khairul Effendi Wan Sulong. 3 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Muhammad Zufadli Muhammad Yusof. Keluarga Noliana Nadira Zulkafli dan keluarga Nur Azli Nordin. Seterusnya 2 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Cik Puan Ibrahim. Keluarga Abdul Hafiz Azmi. Manakala keluarga Muhammad Akmal Aziz Suhaimi dari negeri Perak. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu.